Allah, 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 Allah. Ibu Nuraini dengar ke suara saya? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jelas tak siapa yang dengar tu di Facebook? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunggu Ustaz. Pemain dulu insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik. Ya Allah, Makcik Isal sihat ke Makcik Isal tu? Lama tak nampak tu, ya Allah. Itulah. Kita ni ada dekat Sarjaya ni. Duk cyber ke duk Kuantan ke tu? Duk Kuantan tapi baru balik sini. Lama dah tak jumpa cucu. Masya-Allah. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat, insya-Allah. Itu baby baru macam mana? Alhamdulillah sihat juga, baby baru pun. Ya. Ada hantarlah gambar yang baby tu. Insya-Allah, insya-Allah. Kita tak sabar nak tengok. InsyaAllah nanti saya hantar gambar. InsyaAllah kat grup kita. Ya, okey. Ya. Tu Idris, Anani. Sihat Alhamdulillah semua. Sekarang dia pepantang di mana? Dah habis dah pantang. Kerja di Gombak. Dah di Gombak. Betul sekarang ni dah balik dah ceras ni. Balik dah ceras. Okey, salam nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Tahniahlah dah 3 orang dah. Alhamdulillah. Rezeki. Okey, jom. Ibu-ibu insyaAllah kita mula. Kita mula sekarang insyaAllah. Ya. Dekat Kuantan kan, Ustaz? Ya, ya. Kita ni tak tahu di mana nak dia cocok kamera. Saya tak tahu anak dia kerja. Kita tinggal seorang. Oh, ya. Ya Allah. Oh. Lepas tu ini cucu. Masya Allah. Cucu yang buat. Tak apa Oh, ni kan Nur Aniza ni cucu lah ni. Nur Aniza ni cucu lah. Bukan, Reza tu anak. Oh. Anak yang Kuantan tu. Oh, Masya Allah. Dia join ke tu. Dia kata susah mak nak belajar. Dia kata. Yelah, guna senang sikit kan. Kadang tu kita malas buka kamera. Yelah, yelah. Malas nak bersiap. Faham. Ya. Okay, baik, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah kepada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana Nuruddin Ali Jum'ah radhiyallahu taala anhu dan sekalian para aulia, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi bersama pada pagi ini bagi menyambung bacaan daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Maulana Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada hadis yang ke berapa? Ibu-ibu, yang kelima daripada bab ni kan? Yang kelima daripada bab ini, iaitulah daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini insya-Allah kita tengok hadis yang kelima ni, kita akan tengok apa dia yang akan kita ambil faedah cahayanya daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala wa an Abi Hurairah أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال لما كان يوم غزوة تابوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ataupun Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, syakkar rawi syak. Maknanya apa? Hadis ini perawi syak. Siapakah sahabat yang meriwayatkan dia? Adakah Abi Hurairah ataupun Abi Sa'id Al-Khudri? Khilaf. Syak. Tapi kata Maulana Syekh,
tidak memudaratkan syak pada diri sahabi yang meriwayatkan hadis, kerana mereka sekaliannya itu adil. Itu dia. Makna dia apa? Ada orang kata, Ustaz, perawi ni dia syak. Sahabat mana satu yang meriwayatkan hadis ni? Abu Hurairah ke Abu Sa'id Al-Khudri? Jadi kita ni kalau seorang tu tak pasti apa yang dia riwayatkan, sepatutnya hadisnya jadi hadis dhaif. Sepatutnya begitu. Tapi kata Maulana Syekh, dia peringatkan, yang jadi dhaif tu adalah kalau perawi yang disyakkan itu bukan sahabat. Kerana apa? Kita tak pasti adakah yang meriwayatkan itu adil periwayatannya ataupun tidak. Boleh? Tapi kalaulah yang disyakkan itu adalah para sahabat, maka tidak mengapa. Tak mengapa tu maknanya apa? Tidak mencacatkan kesahihan hadis. Kenapa Ustaz? Kerana sahabat ini, siapa-siapa pun riwayat kita terima. Kenapa? Semua di kalangan sahabat ini adil. Itu dia. Semua di kalangan para sahabat ini apa? Adil. Adil maknanya apa? Mereka semua daripada mereka ini, kerana keberkatan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka takkan sesekali menipu. Takkan sesekali apa? Menipu. Itu dia. Itu yang dipahami daripada kalam Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Faham kat situ nak? Baik. Kemudian kata Maulana Syekh, qala, ibu-ibu boleh faham tadi? Yang saya terang tadi boleh faham? Kalau siapa tak faham, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ataupun boleh tanyalah. Ataupun tulis kat ruang komen ke, ataupun buka mic ke, tanya ke. Boleh beritahu. Baik. Li'annahum kullahum udulun. Kerana mereka para sahabat sekaliannya itu adil. Qala, kata perawi di kalangan sahabat tadi, tak kala hari peperangan Tabuk. Hari peperangan apa? Hari peperangan Tabuk. Asaban nasa maja'ah. Maka pada ketika itu menimpa orang-orang itu kebuluran yang dahsyat. Lapar yang dahsyat. Itu dia. Dia cerita apa ni? Peristiwa daripada peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk ni ibu-ibu berlaku pada bila? Tahun ke-8 ke-8 Hijrah. Selepas pembukaan kota Mekah. Maka semua para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim dikerahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bergerak ke Tabuk. Tabuk ni kawasan mana ibu-ibu? Tabuk berada di Jordan. Tu dia, Jordan. Di Madinah ke Jordan lebih kurang 1000 kilo. 1000 kilometer. Jalan kaki dalam hari yang sangat panas dan dalam keadaan buah-buah yang sedang menanti masak. Masih tunggu nak tuai lah. Kita paksa kena keluar musafir. Dengan berat hati dan kesusahan macam-macam. Dan di sini diceritakan keadaan para sahabat tu, depa ketika dalam perjalanan tu lapar sungguh-sungguh. Makanan tak ada. Subhanallah. Teruk sungguh. Faqalu, maka mereka cadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalaulah engkau izinkan bagi kami, nescaya kami sembelihkan unta-unta kami. Nawadih maknanya unta-unta kami. Maka kami makan dan kami berminyak daripadanya. Unta ni guna buat apa? Makan dan guna untuk berminyak. Berminyak tu maknanya ambil lemak-lemak dia, cairkan, jadikan minyak untuk apa? Untuk sapu pada apa? Pada badan. Iyalah. Duduk dalam padang pasir, panas sungguh ibu-ibu. Mesti ketika tu, kalau tak diminyakkan, nasi kering habis badan-badan kita ni. Kalau kita apa? Minyakkan, maka lebak. Badan kita tak pecah, kaki-kaki tak pecah, tangan-tangan bibir. Boleh? Itu dia nak guna untuk apa? Minyak. Faqala Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, if'alu, buatlah. Tak buatlah. Faja'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka datang Umar. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in fa'alta, kalau kau buat, qalla dhahr, maka kuranglah binatang tunggangan. Tetapi
doakanlah buat mereka bifadli azwadihim, pada lebihan bekalan-bekalan mereka. Summa du'ullaha lahum 'alaiha bil barakah. Kemudian bukan tadi, lakin ud'uhum bifadli azwadihim, maknanya panggil mereka, arahkan mereka, himpun lebihan bekalan mereka. Kemudian doakan Allah Ta'ala buat mereka ke atas makanan-makanan tersebut dengan keberkatan. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan pada demikian itu keberkatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Maksudnya Nabi setujulah dengan cadangan Sayyidina Umar. Fada'a binita'in fabasatahu. Maka dipanggil dengan hamparan yang diperbuat daripada kulit, maknanya tikar kulit, fabasatahu, maka dihamparkan. Kemudian Nabi panggil dengan lebihan-lebihan bekalan. Faqala, maka kata perawi, faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaththi dhurah. Maka datanglah seorang lelaki membawa segenggam jagung, biji jagung. Datang yang lain pula membawa segenggam kurma. Datang yang lain pula bawa dengan sekeping roti. Bikisati khub ni maknanya sekeping roti, secarik roti. Itu dia. Sehinggalah berimpun di atas hamparan kulit itu suatu yang sedikit. Sedikit saja. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Maka Nabi pun berdoa dengan keberkatan kepada makanan tersebut. Kemudian kata baginda, khuzu fi aw'iyatikum. Ambillah makanan itu, letakkan dalam bekah-bekah kalian, bekal-bekal kalian. Fa'akhadhu fi aw'iyatihim. Maka mereka ambil pada bekah-bekah mereka tadi, maksudnya mereka letakkan pada bekah-bekah mereka makanan tadi, hatta ma taraku fil askari wi'a'an illa mala'uh. Sehingga kan tidak ada pada askar, maksudnya tidak ada pada geng-geng tentera Rasulullah SAW itu satu bekas pun, melainkan mereka penuhkan bekas-bekas tadi. Maksudnya semua pakai Allah, penuhkan dalam bekas-bekas masing. Wa akalu, dan mereka makan sehinggalah mereka kenyang, dan lebih daripadanya itu lebihan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya aku ini Rasulullah. Dan tidak akan berjumpa Allah Ta'ala itu seorang hamba yang tidak ada sebarang syak, maka akan dihalang daripada syurga. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh apa? Oleh Muslim. Boleh? Hadis ini panjang, tapi menggambarkan bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh apa? Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Baik, saya tunjuk satu persatu daripada hadis ini apa yang kita boleh dapat. Baik, bila mereka lapar sangat, ibu-ibu, lapar sangat para sahabat ni, maka mereka minta izin pada Rasulullah, boleh tak kami ni sembelih unta kami nak makan sebab lapar sangat. Itu dia. Kan kita kata, orang mereka ni, dengan bala tentera, ada yang berjalan kaki, ada yang berunta, ada yang berkuda, boleh? Jadi kiranya nak sembelih unta tu lah, nak guna untuk makan. Baik, apa yang kita boleh dapat? Yang pertama ni, nampak? Adabnya para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim. Nak buat kerja apa-apa, tanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya dah unta tu unta depa. Boleh faham? Sembelih dah nak makan. Boleh? Nak buat apa api tu dah unta milik kita, tapi tanya, minta juga izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bagi adab dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dengan apa? Adab kita dengan Rasulullah, adab dengan para ulama. Kenapa para ulama, para awliya itu mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada tutup guru, kita ni ada tutup guru tua dan sebagainya kan. Orang-orang murabbi kita, yang didik kita dan sebagainya, maka kita minta izin pada segala perkara. Itu adab kita lah. Tuan guru, saya ni nak beli rumah ni, itu. Tuan guru, saya nak pergi musafir nak, minta izin boleh Tok Guru nak?
minta doa boleh nak, gitu. Tu dia panggil adab kita dengan guru-guru kita. Boleh? Maka begitulah juga kami kami dengar, kami lihat daripada amalan-amalan guru-guru kami di Mesir. Mereka macam tu lah, minta izin pada guru-guru untuk apa-apa perbuatan, apa-apa pekerjaan yang mereka lakukan, kerana itu adalah adab mereka dengan guru-guru mereka. Boleh? Baik, maka Nabi SAW pun kerana rahmat baginda, kesianlah para sahabat lapar apa semua, kata buatlah. Tapi Sayyidina Umar kata, Rasulullah, kalaulah engkau biarkan, maka nanti akan apa? Kurang binatang-binatang tunggangan ni. Kalau kurang binatang tunggangan, kita nak kena jalan perjalanan jauh lagi. Boleh? Perjalanan apa? Perjalanan jauh lagi. Sekali lagi kita nak jalan kaki letih. Jadi kita lah ni sementara yang ada binatang-binatang tunggangan ni, bolehlah kita rehat atas binatang tunggangan tu. Boleh faham tak? Jadi kita boleh naik. Adapun kalau kita sepakat sembelih habis, bila tak ada makanan, jadi kita nak makan jalan kaki sajalah, maka itu adalah satu kerugian bagi kita ni tentera ni. Maka Rasulullah SAW pun ambil pandangan Sayyidina Umar. Jadi apa dia boleh dapat daripada ni? Yang nombor 2. Boleh tak kita bagi pandangan kita pada pemimpin? Boleh. Nampak tak? Ni Rasulullah SAW. Ni Rasulullah SAW. Dengar juga pandangan orang lain. Kalau kita dari pemimpin tak mau dengar pandangan orang lain, tak mau bermesyuarat, tak boleh. Tapi Rasulullah dia ajar kepada kita kepentingan bermesyuarat pertama. Kemudian yang kedua, ambil pandangan-pandangan orang yang lain kalau ada lihat zahir kemaslahatan. Itu dia. Dan kita tahulah Rasulullah ni sebenarnya tak ada orang yang lebih bijak daripada Rasulullah. Tak ada orang yang lebih banyak ilmu daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW nak buat semua benda tanpa ada tanya pendapat orang lain, nescaya boleh sangat-sangat. Nescaya sempurna sangat-sangat pekerjaan tu. Tapi ni orang panggil apa? Rasulullah SAW nak ajarkan kepada kita adab bermasyarakat. Nak kita ni kalau buat keputusan, meeting dulu, ambil kira pandangan-pandangan dulu, gitu. Maka baru sempurna apa? Baru sempurna kehidupan kita bermasyarakat. Boleh faham tak? Itu dia panggil apa dia? Apa yang Rasulullah ajar pada kita. Ni Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, wasyawirhum fil amri. Dan mesyuaratkan, masukkan mereka dalam mesyuarat dalam beberapa urusan. Itu dia. Supaya apa? Ajar kepada mereka adab-adab yang baik ketika kita ni bermasyarakat. Tak rugi pun kita ambil pandangan orang lain, tidak? Tak rugi pun. Bahkan lebih kita panggil selamat, lebih bahawa kita melakukan pekerjaan itu dengan apa? Keadaan yang baik. Boleh tak? Habis tu. Kemudian kata apa? Perawi, maka Sayyidina Umar tiba bicara dengan apa? Rasulullah panggil mereka, buat main bekal-bekalan makanan, kita hampak kita hampak tikar, buh dekat tikar tu, lepas tu Nabi doa, lepas tu bakat-bakat ambil. Itu dia. Sayyidina Umar kita panggil apa? Memang Masya Allah lah. Dia tahu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu mustajab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun buat macam tu. Nabi doa. Yang ni dia panggil apa? Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustajab doa tu satu. Yang kedua, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Memperbanyakkan makanan yang sedikit. Kita tengok di situ. Ada orang buat mes segenggam segenggam jagung kering lah. Ada buat mes segenggam kurma, ada seorang buat mes secarik roti. Secarik roti, subhanallah. Maknanya apa? Depa ni susah sungguh lah. Dalam perjalanan berbulan-bulan tu, itu je makanan depa. Contoh saya nak pergi, ada segenggam kurma tu lah, subhanallah. Lepas tu pula nak kongsi dengan orang pula. Cukup ke makan tu? Kalau kita memang
akal kita tak cukup lah, memang subhanallah, sungguh para sahabat radhiyallahu taala alaihi. Boleh? Tapi kiranya apa? Waktu tu Nabi doa, maka cukup bagi semua orang, penuh habis bekalan-bekalan mereka dan mereka kenyang, ada kelebihan. Tak luak pun apa yang dia letak tadi. Itu dipanggil mukjizat dan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh faham tak? Baik. Kemudian yang poin yang kita nak sebut ni adalah yang terakhir ni. Yang poin terakhir ni. Apa dia poin terakhir ni? Kan kita duk bicara berkenaan dengan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk bicara betul tak? Kita kata, apa yang Nabi SAW sebut ni menyebabkan kita harap kepada Allah Ta'ala. Kuat harapan kita pada Allah Ta'ala. Kuat kecintaan kita pada Allah Ta'ala. Apa dia? Itu sabda Rasulullah SAW. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawasanya aku ini Rasulullah. Ini maknanya apa? Siapa yang mengucap dengan ucapan tadi, beriktikad dengan i'tikad tadi, beriktikad tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawasanya baginda Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah utusan Allah, maka seorang hamba tidak akan berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan dua i'tikad, dengan dua kalimat tadi. Tidak ada sebarang syak, maknanya dia memang tak ada ragu, dia memang yakin sungguh dengan apa yang dia percaya, dengan apa yang dia kata, tidak akan dihijab daripada syurga. Maknanya confirm syurga insya-Allah Ta'ala. Jadi apa dia makna itu? Makna dia kata insya-Allah, selagi mana betul-betul kita beriman, syurga lah, jangan risau. Jangan kalau kita buat kesalahan ke apa, cepat-cepat bertaubat insya-Allah. Jadi jangan duk risau pasal apa? Masalah syurga. Selagi insya-Allah kita beriman, Nabi kata dia jamin pada kita kita syurga. Boleh faham tak? Okey, seterusnya hadis yang ke berapa? Yang ke 6. Yang ke 6. Baik. Wa an Itban ibn Malik. Cik Sal ada soalan ke? Tak ada. Okey, setakat ni Orang nak belajar lepas tu pula contoh situ contoh. Baik. Ya. Tak apa. Yang lain ada apa-apa soalan? Ada soalan yang lain tak ada? Okey, tak ada. وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار. نعم. فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فساب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله
يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. واعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثناه فوق وبعدها باء موحدة والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم. وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. نعم. وعن عتبان نعم وعن عتبان bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Itban ini? Beliau adalah salah seorang daripada mereka yang sempat terlibat dalam peperangan Badar. Baik, itu kata Imam Nawawi. Kata dia, adalah aku ini salat liqaumi Bani Salim, dan aku ini salat untuk kaum aku Bani Salim. Maknanya aku imam mereka lah, Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadi, dan adalah menghalang di antaraku di antara mereka wadin. Wadin ni perlembahan. Apabila datangnya hujan, fayashqu alayya jiyazuh, maka susah untuk aku menyeberanginya. Qibala masjidihim, menyeberangi menghala ke masjid mereka. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada baginda, inni ankartu basari, sungguhnya aku ini dah ingkar mataku. Apa makna aku dah ingkar mataku? Maknanya mata aku dah tak apa nak nampak gitu. Apa yang mataku nampak, kok nampak je benda lain. Itu maksud dia. Iaitu mataku dah tak apa nampak. Wa innal wadi, dan sungguhnya perlembahan yang ada di antaraku dan di antara kaum aku itu yasil, banyaklah air, yasil mengalir apabila datangnya hujan, maka susah ke atas aku menyeberanginya. Maka aku suka kalau engkau datang, maka engkau solat di rumahku, tempat aku jadikannya sebagai musalla, tempat aku solat. Maka Rasulullah SAW berkata, akan aku buat. Maka berpagi-pagilah Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar datang kepadaku setelah daripada siang, siang dah terang, siang dah terang. Fasta'zana Rasulullah, maka minta izin Rasulullah SAW, maka aku izinkan baginya. Maka tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam duduk sehingga baginda berkata, mana tempat yang engkau nak aku solat daripada rumah engkau? Maka aku menunjukkan kepada baginda kepada tempat yang aku suka untuk baginda solat padanya. Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertakbir, dan kami pun buat saf di belakang baginda. Maka baginda solat 2 rakaat, kemudian baginda memberi salam dan kami juga memberi salam tak kala baginda memberi salam. Fahabastuhu ala kharizatin, maka aku tahan Nabi. Habastu ni aku tahan Nabi. Nabi nak balik, tahan dulu. Ala khaziratin, ala khaziratin maknanya aku tahan Nabi daripada pulang dengan aku hidangkan satu hidangan pada Nabi SAW. Kharizah ni dia tepung yang dimasak menggunakan lemak. Gunakan minyak sapi ataupun lemak. Tusna'lah yang dibuat untuk Rasulullah SAW. Fasami'a ahlud dar, maka dengarlah orang kampung bahawasanya Rasulullah SAW ada di rumahku. Maka berpusu-pusulah orang di kalangan mereka datang, hingga ramai laki orang-orang ada di rumahku. Maka kata seorang lelaki, apa yang Malik buat? Aku tak nampak dia pun. Maka kata seorang lelaki yang lain, tu munafik tu, dia tidak suka akan Allah dan Rasul. Maka kata Rasulullah SAW, jangan cakap macam tu.
Tidakkah engkau lihat bahawa dia telah berkata la ilaha illallah, menghendaki dengannya itu wajh Allah, maknanya ikhlas pada Allah Ta'ala. Faqala, maka kata lelaki, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adapun kami, demi Allah, tidak kami lihat kasihnya dan bicaranya melainkan kepada golongan munafik. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas api neraka siapa yang berkata la ilaha illallah, yang dia hendak dengannya itu semata-mata zat Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Itu hadis yang panjang. Ini kisah ni panjang tapi dia banyak faedah. Boleh ibu-ibu? Ibu-ibu ada ke tu? Ada lagi tak? Okay, baik. Cerita dia daripada Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Itban bin Malik ni dia sempat terlibat dalam peperangan Badar. Jadi kita tahu bahawasanya dia sahabat yang sangat-sangat mulia. Kan kita kata kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim yang paling mulia, yang pertama adalah Khulafa' Rashidin, yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sebab apa? Kedudukan ni daripada jasa mereka terhadap agama Islam. Tak ada siapa boleh lawan jasa mereka. Kemudian datang selepas itu 10 orang dijamin syurga. Kemudian datang selepas mereka, kemuliaan dari segi darjat kemuliaan adalah orang yang sempat masuk ke dalam peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ni, orang masuk peperangan Badar ni bukan biasa-biasa lah. Geng-geng peperangan Badar ni, Nabi SAW kata kepada seseorang daripada yang pernah menyertai Badar, if'alu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kalian suka. Faqad ghafartu lakum, maka telah aku ampunkan dosa-dosa kalian. Itu dia maknanya nak kata dosa-dosa depa ni ampun habis, pakat masuk syurga semua kerana mereka terlibat dalam peperangan Badar. Peperangan yang sangat penting. Jadi Itban bin Malik ni bukan calang-calang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala alaihi. Boleh nak? Apa dia yang berlaku? Dia kata, aku ni asalnya imam bagi kaum aku. Sahabat dia kaum dia Bani Salim, kabilah orang Arab lah. Dan mereka ni di Bani Salim ni, di kampung Bani Salim ni ada masjid. Boleh? Tapi antara rumah aku dengan masjid mereka ada apa? Ada lembah. Lembah ni faham lah, tempat takung ayak kan. Itu tempat takung lembah. Maka bila main hujan, ayak bertakung kat situ. Banyak ayak sangat. Payah aku nak lintah lembah tu nak pergi ke masjid mereka. Maka aku pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku jumpa Rasulullah. Aku ni mata dah tak nampak. Dia kata, mata dah tak nampak wahai Rasulullah. Dan ada di antara aku ni lembah yang payah aku nak pergi ke masjid sahabat aku ni. Di masjid kampung aku ni. Maka boleh tak wahai Rasulullah kau datang ke rumah aku, sembahyang di tempat di rumah aku ni, satu tempat di rumah aku. Moga-moga tempat yang kau sembahyangkan itu aku boleh buat jadi tempat musalla bagi aku. Musalla persendiri, aku nak sembahyang di tempat tu untuk ambil berkat. Subhanallah. Maka Nabi SAW kata, aku akan buat. Ni apa yang kita boleh faham kat sini? Apa kita boleh faham? Yang pertama, di sini dalam hadis ini menerangkan ada beberapa situasi gugur tuntutan untuk datang solat berjemaah. Gugur untuk apa? Datang solat apa? Berjemaah. Apa hukum menunaikan solat berjemaah? Apa hukum dia ibu-ibu? Hukum dia adalah fardu kifayah. Hukum dia adalah apa? Fardu kifayah. Maknanya, kalau kampung kita ni semua pakat takbir main jemaah semua, boleh? Maka dosa habis kampung kita tadi. Semua. Bahkan disebutkan, kalaulah mereka enggan nak laksanakan selepas daripada arahan majlis agama, maka majlis agama boleh main serang mereka. Itu dia. Nak kata tahap tu lah kepentingan solat berjemaah ni. Jadi tak boleh buat apa? Tak boleh buat main. Di sini
ulama telah menggariskan beberapa situasi yang menyebabkan apa? Seseorang tu boleh gugur solat jemaah. Antaranya musafir, antaranya sakit, antaranya lagi ada masalah seperti hujan, seperti apa sebagainya, boleh faham? Jadi di sini Itban dia kata pada Nabi, ketika hujan tak boleh pergi. Jadi para ulama kata antara yang menggugurkan kewajipan solat berjemaah adalah hujan. Dia kata contoh kampung tu, ribut hujan, basah habis. Adakah wajib lagi dia pergi? Tak wajib dah ketika tu untuk pergi solat apa? Berjemaah. Kemudian apa lagi? Sakit nampak. Dia sakit ni. Dia mata tak nampak, dah tua dah mata tak nampak. Takut jadi apa-apa jatuh dekat lembah tu, gaung tu mati. Maka itu boleh menyebabkan juga digugurkan padanya solat berjamaah. Faham tak kat situ? Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita boleh dapat ni? Dia kata Rasulullah boleh main kat rumah saya. Itu dia. Kita digalakkan untuk jemput orang-orang soleh main rumah kita. Supaya apa? Rumah kita ni datang malaikat-malaikat. Akan apa? Dirahmati, bercahaya rumah-rumah kita ni. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh tak kita nak apa? Buka musalla, panggil orang soleh sembahyang di situ, dan kita pun apa? Pakat sembahyang di situ untuk ambil keberkatan, boleh, nampak? Bahkan itu adalah dituntut. Macam di sinilah. Main rumah dia sembahyang di satu bilik, maka dia jadikan bilik dia itu sebagai musalla, tempat solat dia. Maka diberkati, maka diberkati rumah dia tadi. Jadi kita kata apa? Ambil tabaruk, ambil berkat daripada orang soleh. Yang ni ambil berkat daripada Rasulullah, itu adalah benda yang dituntut. Bukan benda biasa-biasa. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pada lelaki tadi, rumah lelaki tadi. Pada bila waktu siang dah cerah. Apa makna waktu siang dah cerah? Waktu duha. Itu maknanya waktu duha. Dan bila waktu duha, dia pergi kat rumah tu, dia sembahyang duha. Di sini apa dia? Sembahyang duha secara berjamaah. Itu dia. Sembahyang duha secara berjamaah di rumah Itban. Jadi kita kata, adakah solat duha dituntut untuk solat berjamaah ataupun harus sahaja? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi mazhab kita Syafi'i mengatakan harus solat duha dilaksanakan secara berjamaah. Tapi setengah ulama mengatakan sunat. Kenapa? Nabi di sini melakukan solat duha secara berjamaah. Boleh faham? Jadi tidak ada masalah antara dua-dua qaul tadi. Tapi orang kata ni, mazhab kita Syafi'i kita tak, ni Nabi buat sekali. Dia nak kata harus saja, bukan nak kata apa? Bukan nak kata sunat. Boleh? Jadi solat yang lain, apa maksud dia? Solat yang lain yang mana tidak dituntut untuk berjamaah, bila Nabi buat di sini menzahirkan bahawasanya harus untuk dilakukan secara berjamaah. Boleh faham? Baik, ibu-ibu, apa dia contoh solat yang dituntut, solat sunat yang dituntut untuk dilakukan secara berjamaah? Apa dia ibu-ibu contoh dia? Solat hari raya. Apa lagi contoh dia? Solat tarawih. Maka itu dipanggil solat untuk dituntut untuk dilakukan secara apa? Secara berjamaah. Boleh? Baik. Maksudnya sunat kita buat berjamaah. Adapun solat yang lain, solat hajat tak dituntut untuk dilaksanakan berjamaah. Tapi boleh tak ustaz, kami nak buat solat hajat berjamaah? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Sebab apa? Ya apa? Apa dia? Solat gerhana. Solat gerhana dituntut untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan solat gerhana, walaupun solat tu solat sunat tetapi dilaksanakan berjamaah. Boleh faham? Adapun solat hajat, solat istikharah, maka itu tak dituntut untuk dilaksanakan berjamaah. Tapi boleh tak ustaz kami buat secara berjamaah? Boleh. Ni solat duha tak dituntut untuk dilakukan secara berjamaah, tapi Nabi sembahyang berjamaah. Maknanya apa? Harus
untuk dilakukan, tak ada masalah. Jadi jangan orang duk petikai masalah tu, tak ada masalah. Boleh nak? Habis. Maka kemudian aku tunjukkan kepada Nabi tempat solat tu, maka Nabi pun solat itu solat 2 rakaat. Mana solat duha 2 rakaat. Kemudian Nabi bagi salam, kami bagi salam, maka kami jamu nampak. Kami pun jamu Nabi. Maknanya bila orang tamu main rumah kena jamu lah. Jangan tak buat diam, tak buat jamu apa. Tambah-tambah orang soleh ulama di sini. Dia Rasulullah, maka lebih-lebih lagi lah kita muliakan. Boleh? Maka waktu tu dengarlah orang kampung kata Rasulullah main rumah saya. Penuh orang lepas tu main rumah saya. Tu dia. Apa maksud dia tu? Digalakkan untuk apa? Kita ni kalau main rumah, kalau orang mulia main rumah, orang soleh main rumah, kita pun pitumpang sekali lah, jangan duduk saja. Main pitumpang sekali. Ambil keberkatan. Boleh tak? Gitu. Dan tadi kalau kita baca tadi, Rasulullah SAW minta izin kan? Minta izin masuk rumah. Kemudian minta izin nak solat kat mana, tanya dulu. Itu adab. Kita duduk rumah orang. Bila kita duduk rumah orang, taklah kita buat ikut dan. Kena tanya tuan rumah dulu apa yang sesuai. Boleh faham tak kat situ? Itu dia. Baik. Kemudian Nabi SAW solat di situ. Dia tengah ada situ, bila tengah makan tu, dia pada borak. Apa yang dia borak tu, ibu-ibu? Dia borak apa? Dia borak, mana Malik ni? Ada seorang lelaki daripada geng kampung tu lah. Malik mana Malik? Dia ni tak main ke? Orang Rasulullah dah main. Orang main kampung kita, main kena tunjuk muka, tak tunjuk muka. Lepas tu kawan seorang lagi kata, hang tak tahu ke dia tu munafik dia tu. Munafik. Dia tu orang munafik. Mana nak main jumpa Rasulullah ni? Tu dia. Maka Rasulullah cakap, jangan macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Jangan tuduh orang munafik. Tak tahukah bahawa dia ucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikhlas pada Allah Ta'ala. Tu dia. Lepas tu dia berkata, Wallah Ta'ala alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui lah. Tapi Rasulullah kami nampak dia ni duduk berdamping dengan orang munafik. Sembang lah, apalah sebagainya. Tu dia. Maka apa nak disebutkan di sini? Rasulullah backup. Maknanya apa? Kita kalau ada orang cakap kepada tentang seseorang daripada kawan kita, sedangkan kawan kita tu tak bersalah, memang patut kita backup. Kena pertahan dia. Bagaimana Rasulullah SAW pertahan Malik. Jadi kalau kawan kita ada kawan kan, orang tuduh dia ni mencuri. Padahal dia tak mencuri, kita tahu dia kawan kita macam mana. Mana aku kenal lah dia macam mana. Tu kena apa? Backup. Kena defend kawan kita. Kalau kita kenal betul-betul. Kalau orang tak bersalah, kena apa? Pertahankan bahawa dia tak bersalah. Boleh? Itu dia. Bagaimana Rasulullah SAW buat kepada siapa dia? Kepada Malik ni tadi. Bahkan Nabi kata, dia tu mengucap la ilaha Ta'ala, la ilaha illallah, memang ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW berkata lepas tu, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucap la ilaha illallah, ikhlas dengan sepenuh hati dia. Maka itu menunjukkan pada apa? Kepentingan kita apa? Kita ikhlas dalam amalan, kepentingan kita apa dia? Menguatkan akidah kita ni. Moga-moga kita disebutkan dalam hadis ini digolongkan di kalangan orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Boleh faham tak ibu-ibu? Okay. Kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa iza imra'atun min as-sabi tas'a iza wajadat sabiyan fi as-sabi akhazathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan wadadaha fi an-nar qulna la wallahi
faqala lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha, muttafaqun alaih. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu katanya, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang tawanan. Maka tiba-tiba ada seorang perempuan daripada golongan tawanan datang. Apabila dia mendapati seorang budak daripada tawanan itu, maka dia mengambilnya, maka dia letakkan, dia riba ke perutnya, maka dia susukan bayi tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kalian lihat perempuan ini? Adakah kalian sangka perempuan ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api neraka? Ke dalam api? Maka kami kata, tidak wallahi. Kata Nabi SAW, Allah lebih kasih terhadap hamba-hambanya itu daripada perempuan ini dengan anaknya. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Baik. Apa dia yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Dua kita tengok. Yang pertama, perempuan tu, daripada tawanan ni, dia pi ke mana? Ke apa? Ke baby, mungkin anak dia barangkali. Kemudian dia peluk, dakak, dan kemudian dia susukan. Maksudnya dengan penuh rasa perempuan tu cari-cari anak dia, susukan anak dia. Itu nak menunjukkan apa? Kasih sayang sungguh ibu ni kepada si anak. Tu dia. Boleh? Dan Nabi bila tunjuk para sahabat ni supaya tengok pada orang perempuan tadi tu, Nabi tanya, hampa rasa dengan kasih sayang si ibu ni, sanggup kasih ibu ni campakkan anak dia ke dalam api? Dia berkata, tak. Mustahil ibu yang kasih begini akan campak dalam api. Maka Nabi kata, Allah ni kalau nak banding kasih dia dengan kasih perempuan, Allah kasih kalian lagi. Allah Ta'ala kasih lagi kalian. Memang tak nak pun campakkan kalian ke dalam api neraka. Tu nampak? Maksudnya kita memang patutnya sentiasa berharap pada kasih Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kena beramal supaya kita dapat kasih Allah Ta'ala tu. Sebagaimana ibu ayah kita nak dapat kasih ibu ayah kita kena taat pada mereka. Boleh faham tak? Kat situ. Jadi kita boleh dapat di sini bagaimana Nabi ni bagi perumpamaan, mendekatkan kita dengan makna kasih Allah Ta'ala tu dia. Dan kita kena lihat sekeliling ni supaya kita ambil iktibar. Boleh? Orang tanya, Ustaz, Nabi SAW di sini kiranya membenarkan para sahabat tengok orang perempuan lah. Tengok orang perempuan, tapi orang perempuan tu tawanan. Dan tengok tu tujuannya untuk ambil iktibar, bukan tengok saja-saja. Boleh faham? Jadi kita ni apa-apa saja, kalau kita tengok boleh mengambil iktibar, insya-Allah maka itu dibenarkan. Maka tengok langit bumi, tengok apa segalanya, tengok sekeliling. Ulat dalam dalam batu pun cukup makan. Maka takkanlah kita ni manusia yang sentiasa berdoa minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi kepada kita rezeki, tak kasih pada kita, tak kesian pada kita. Gitu. Itu dia panggil penelitian yang membawa kepada iktibar. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqa al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi, muttafaqun alaih. Ini hadis terakhir kita ambil pada pagi ini insya-Allah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa, tak kala Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk ni, maka Allah Ta'ala telah menuliskan pada satu kitab, pada satu tulisan. Fahuwa, maka ia itu berada di atas arash. Apa dia tulisan tu? Sesungguhnya rahmat aku ini menjangkaui murkaku. Itu dia, tu Allah Ta'ala. Ataupun mengalahkan kemurkaan aku. Dalam riwayat, mendahului kemurkaan aku. Muttafaqun alaih.
Itu nak kata besarnya rahmat Allah Ta'ala. Bahawa Allah Ta'ala sebenarnya dengan penciptaan makhluk ni, penciptaan alam semesta ni, apa Allah Ta'ala nak first kita kenal dia dulu? Apa first yang Allah Ta'ala nak bagi kita kenal dulu? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Maka kerana itulah di atas setiap daripada surah-surah Al-Quran, Allah Ta'ala mulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita apa? Bila kita lihat mana-mana daripada alam semesta, daripada makhluk-makhluk, daripada apa kejadian, kita kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kesemuanya terjadi dengan nama Allah. Yang mana Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Pemurah. Maknanya apa? Sebenarnya segala kejadian ni takkan terlepas daripada Allah Ta'ala zahirkan kasih sayang pada kita. Ustaz, kami kena banjir pun macam-macam, dahsyat ni pun Allah Ta'ala kasih juga. Iyalah, kasih lah. Iaitu Allah Ta'ala tidak bagi musibah di dunia, melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Melainkan Allah Ta'ala akan apa? Bawa kita di akhirat nanti tak ada segala dosa, dan itu tanda redha Allah Ta'ala pada kita. Jadi jangan kita pandang musibah ni adalah segala mata-mata Allah Ta'ala murka, tak. Yang Allah Ta'ala sayang kita. Dia kena zahirkan benda tu. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sentiasa di awal pangkal setiap surah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini kata hadis ni bahawa Nabi SAW kata apa? Allah Ta'ala letak di pangkal di atas arasy tu. Tu dia, di atas arasy tu. Rahmat aku menjangkaui, melampaui kemurkaanku. Tu dia. Macam kita sebut itulah. Di atas setiap surah, Bismillahirrahmanirrahim. Nak mengatakan Allah Ta'ala tak ada pun daripada penciptaan kejadian alam semesta, memang sebenarnya di sebaliknya itu rahmat dia, kasih dia pada kita. Wa anhu qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang ni kita berhenti dan kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Ibu ayah ada apa soalan kah? Allah, Makcik Sal, sihat Cik Sal? Alhamdulillah.